Halo, apa kabar kawan-kawan? Seperti yang dijanjikan, saya akan rilis video untuk pengujian PSC, Prospective Short Circuit Current. Dalam BM saya tak pasti apakah dia punya translation, is it anggaran, arus vital pintas. Oke, so carian saya dari buku ST untuk tajuk dalam BM. Saya tak jumpa yang betul-betul, tapi saya jumpa ni lah pada muka surat 26 ada disebut PSCC dan nama tu. Jadi kalau anda rasa tak setuju, ada pembetulan, anda letak pada bahagian komen ya. Terima kasih. Oke, so kita pakai PSC saja. Ada kalanya mereka menggunakan PSCC, Prospective Short Circuit Current. Ada yang pakai PSC, Prospective Short Circuit. So dia sama sahajalah. Oke, jadi di dalam video ini, sebelum itu, di dalam video ini sebelum itu. Oke, yang first time sila subscribe dan share dengan kawan-kawan, be it anda yang buat wiring ataupun anda yang tengah belajar pendawaian elektrik di mana-mana. Welcome, selamat menonton video saya. So sebelum video yang ini saya riliskan video untuk pengujian galangan gelung bumi ya. So anda boleh cari daripada list saya, pengujian galangan gelung bumi, dan pengetahuan daripada itu diperlukan untuk anda memahami video ini. Dia ada kaitan. PSC, Prospective Short Circuit Current punya testing ni nanti pengujian ini dia berkaitan dengan pengujian galangan gelung bumi. Jadi alright, apa itu Prospective Short Circuit Current? Pada lital ini lital pendawaian yang kita buat di rumah, yang anda buat di rumah. Kita kena buat pengujian PSC ini. Apa equipment yang diperlukan? Equipment diperlukan adalah ni dia, digital PSC ataupun loop tester. Ada lagi jenama yang lain. Jadi ini yang akan saya gunakan dalam video ini. Sebelum ini saya menggunakan tester yang sama ini untuk membuat loop test ujian galangan gelung bumi. So hari ini untuk video ini saya akan menggunakan PSC, function pengujian untuk prospective short circuit. Nanti kita lihat, jangan skip. Anda skip bahaya. Kenapa? Sebab pengujian ini perlu dibuat pada lital hidup. Perlu dibuat, saya ulang, perlu dibuat pada lital hidup. Pengujian galangan gelung bumi ataupun loop impedance test pun dibuat pada lital hidup. PSC ini nanti pada lital hidup. So sila take note. Keselamatan perlu diutamakan. Anda lihat bagaimana saya buat. And then sila berhati-hati ketika anda buat sendiri, sama ada di rumah ataupun di tempat kerja ataupun di tempat anda belajar. Alright, so ini tester dia. Nah, tahu lebih lanjut berkaitan tester ini, apa equipment dia, lihat video saya dalam ujian galangan gelung bumi.
Okay, so sebelum kita jump to the wiring bay untuk membuat pengujian, lihat langkah-langkah kenapa kita perlu buat pengujian PSC ini. Why? Kenapa kita perlu buat? Itu soalan yang kita kena jawab. Kenapa kita perlu buat? Sebelum saya jawab, saya cerita. Kita yang buat pendawaian, kita memasang DB, kan? Kita ada DB di sini. Kita pasang DB. Apa yang ada dalam DB? Kita punya switch gear, main switch, okay? MCB yang digunakan untuk memutuskan, untuk mengawal kadaran arus yang masuk ke setiap lita. Okay? Kita pergi beli di kedai, betul tidak? Kita beli alat kawalan ini, termasuk RCCB. Okay? Ini prosedur yang biasa kita buat apabila buat pendawaian elektrik. Kita senaraikan aksesori ini dan kita pergi beli di kedai, termasuk DB sekali lah. Apa kaitan MCB ini, RCCB ini dengan pengujian PSC yang kita akan buat nanti? Apa kaitannya? Okay? Ini penting kita tahu supaya taklah kita seperti burung kakak tua. Orang pergi beli MCB pasang MCB, kita pun pergi beli pasang. Kita hanya perlu tahu brand. Kita hanya perlu tahu berapa dia punya kadaran arus. 6 ampere, 10 ampere, 32. Itu tidak mencukupi. Kita kena tahu ada faktor lain pada switch gear ini. Okay? Ada perkara lain yang kita perlu tahu. Dan macam mana nak tahu? Kenapa kita perlu tahu? Ini dia, pengujian PSC ini nanti akan menunjukkan bahawa ya, kita perlu tahu kenapa kita pilih MCB ini dan pasang di rumah. Selepas ini, lepas tonton video ini, anda akan faham kenapa kita beli MCB jenis ini. Semua rumah menggunakan model yang sama, jenama lain-lain. Alright, jom kita lihat. Saya bawa anda lebih dekat pada MCB ini. Okay, so apabila kita beli switch gear, tak kisah apa dalam list ini, ada satu unit MCB single pole, ada 2 unit MCB double pole, dan 1 unit RCCB. Okay, so kita lihat di sini. Kalau anda nak tengok lebih detail berkaitan dengan MCB, macam mana dia buat operasi, anda lihatlah video saya berkaitan dengan operasi MCB, anda search ya. Okay, ini MCB jenama Kozuka. Okay, C6, so 6 ampere, itu yang kita selalu tengok. Kita lihat betul-betul, anda akan lihat di sini ada nih 6000, kan 6000. Apa maksud 6000 itu? 6000 itu maksud dia adalah braking capacity. Saya tulis dekat screen. Okay, braking capacity 6000 ampere ataupun 6 kilo ampere. Biasanya kita tak sebut 6000 ampere, kita sebut 6 kilo ampere. 6 KA, 6 KA. Okay, 6 KA. Apa maksud dia? Maksud 6 KA di sini adalah braking capacity. Bermaksud MCB ini, dalam MCB ini, okay, dalam MCB itu kalau kita bedah, jadi begini. Okay, tengok ini jenama lain.
Ada juga ditulis 6000 di sana. Lihat betul-betul. Ada di sini 6000. Oke. 6000 itu maksudnya breaking capacity. Apa maksud breaking capacity? Breaking capacity maksudnya itu adalah arus maksimum. 6 kilo ampere itu arus maksimum yang boleh mengalir melalui mekanisme dalam MCB ini. Anda boleh lihat. Oke. MCB ini akan respon dengan kadaran arus maksimum itu. Kalau berlaku lita pintas, contohnya lita pintas 6000 ataupun di bawah 6000 kilo ampere, oke, di bawah di bawah 6 kilo ampere. Short circuit di bawah 6 kilo ampere, MCB ini mekanisme dia masih boleh bertahan dan Anda boleh on off dia. Sekiranya kadaran arus lita pintas itu melebihi 6 kilo ampere, maka kemungkinan besar sistem mekanisme dalam ini akan rosak. Mekanisme dalam ini rosak. Mungkin titik pertemuan kontak di sini akan lebur begitu dan menyebabkan MCB ini tidak lagi dapat digunakan. Itu maksudnya 6 kilo ampere, 6000 ampere itu. Oke. So setiap MCB ada ditulis. Ini 6000 ampere, 6000 ampere. Di sini ada 6000 ampere. Oke. Single pole tadi yang pertama ada ditulis 6000 ampere. Model ini PLK ada ditulis 6000 ampere. So standard bagi MCB jenis ini biasanya adalah 6000 ampere ataupun 6 kilo ampere. Manakala MCB yang begini, yang ini jenis industrial, ini lain sedikit. Ini MCB juga. Yang ini berapa? Ini kalau dilihat dengan dekat dia adalah 10 KE. Anda boleh lihat di sini 10 kilo ampere, 10 KE. So MCB yang ini dia punya what we call kekuatan dia menahan arus lita pintas lebih tinggi berbanding dengan MCB yang jenis ini. Alright, so ini adalah breaking capacity untuk MCB. Bagaimana pula untuk RCCB? Oke. RCCB untuk jenama Hager ini ada ditulis dengan jelas di sana 10.000 ampere, kan? Di sini. 10.000 ampere yaitu 10 kilo ampere. So RCCB, majority RCCB untuk pendawaian domestik dia boleh menahan sehingga 10.000 ampere ataupun 10 kilo ampere. Alright, so itu maksud breaking capacity. Nanti kita akan relatekan macam mana nak tahu breaking capacity itu dan kaitan dia dengan pendawaian elektrik. Oke, now kita lihat di sini. Di manakah kita nak isi maklumat itu? Kita boleh lihat di dalam jadual ini, test result schedule. Jadual ini saya pernah tunjukkan di dalam video pengujian galangan gulung bumi. So kamu lihat, kita lihat di sini ada bahagian prospective short circuit current, kan, dan dia dalam bacaan KE. Di sini KE, kilo ampere. So kita macam mana kita nak dapat bacaan itu? Bacaan itu kita kena dapatkan dari pengukuran. Yang mana pengukuran itu nanti kita akan buat. Okey? Dan seterusnya di sini di bawah ini ada ruang overcurrent device, kan? Type
jenis apa, rating dia dengan breaking capacity KA. So breaking capacity KA itu tadilah kita isikan daripada MCB yang kita gunakan, letakkan berapa breaking capacity. Kalau 6 kilo ampere, tulislah 6 kilo ampere. Rating dia pula ampere 6 ampere contohnya, dan kita isikan 6 kilo ampere breaking capacity. Type C macam tu. Type C sebab kita menggunakan MCB jenis C, type C. Okey. So kita isi di dalam jadual ini. Alright. So sekarang saya akan bawa anda untuk kita membuat pengukuran prospektif short circuit current. Oke, so sebelum kita pergi ke demonstrasi pengujian PSCC ini, ada baiknya kita singgah dululah, kan, dekat buku garis panduan pendawaian elektrik perpasangan domestik ini. Saya akan scroll pergi ke muka surat yang highlight berkaitan dengan pengujian pendawaian. Oke, so kita berada pada muka surat berapa ini? 44. Jadi kita lihat pada muka surat 44 ini perkara 11.2, pengujian perpasangan pendawaian. Jadi bahagian D ini diletakkan senarai pengujian yang perlu dilakukan. Yang pertama, ujian ketulusan, ujian lintangan penebatan, ujian kekutuban, ujian lintangan elektron bumi, ujian PAB, dan yang terakhir adalah ujian gerangan gelung bumi ataupun earth loop impedance test, yang mana saya dah buat video dia sebelum ni. So di mana pula VII, PSCC, mungkin itu perlu ditambahkan lagi, pada masa yang akan datang, supaya jurudawai ataupun electrician, wireman boleh buat pengujian ini, ya. Seperti yang saya katakan di dalam video saya sebelum ini, ujian yang ini, earth loop impedance test dan seterusnya PSCC, ini adalah antara ujian yang jarang diketengahkan, jarang diketengahkan, dan ini kemungkinan besar menyebabkan sebahagian ataupun majoriti wireman tidak tahu macam mana dan ia dilakukan, dan kepentingan ia pada sistem pendawaian yang telah siap dibuat. Okey. So ada juga dalam buku ini, seperti yang saya tunjukkan pada awal video tadi, yang highlight berkaitan dengan PSCC dan sebagainya. So seterusnya kita pergi ke demonstrasi proses pengujian PSC ini, PSCC. Alright, jom. Oke, so sebelum kita bermula, saya kena buat sedikit pengubah suaian pada probes, untuk meter model 4118A ini. Ada 3 probes yang akan digunakan. Ketiga-tiganya akan digunakan nanti. Jadi saya buat pengubahsuaian di sini sebab model ini dia tidak, untuk probes earth tidak ada pin ujung seperti ini. Jadi oleh yang demikian saya buat sedikit pengubahsuaian. Saya memotong copper ini, beberapa lembar kabel core daripada kabel 10 mm untuk saya
pasang di sini. Oke, so saya bendkan dia sedikit supaya saya nak dia jadi probe yang ada hujung. Oke, saya pasang begini supaya dia tidak berputar apabila saya gerakkan. Oke, mungkin saya kurangkan sedikit tentu. Kenapa? Sebab ini pun saya akan jadi, saya nak dia jadi seperti ini. Ujung. Ini tips and trick ya. Kalau tidak nanti sukar untuk kita buat pengujian. Alright. So kita akan mulakan buat pengujian menggunakan julat di sini ya, PAC Prospective Short Circuit. Oke, kita mula daripada 20 kilo E, lepas itu kita turun pada 2000 E dan 200 ampere. Apa maksud dia ketiga-tiga julat ini? Oke, 20 kilo ampere ini Anda boleh lihat di screen. 20 kilo E maksudnya dia boleh paparkan sehingga 20.000 ampere. Kalau 2000 ampere, dia boleh paparkan sampai maksimum 2000 ampere. Kalau 200 ampere, dia maksimum sampai 200 ampere. Itu maksud dia. So, semakin kecil, semakin hampir tepatlah bacaan yang kita dapat. So, itu maksud 20 KE, 2000 E, dan 200 ampere pada skala ini. Ya. Oke, so itu meter. Meter ini tidak ada bateri dalam dia. Dia dapat tenaga dari bekalan tenaga elektrik rumah. Okay, dekat dB nanti. So, mohon lihat satu persatu ya prosedur yang saya ceritakan sebab dia melibatkan keselamatan. Alright, so ini dB kita. Katakan dB dah diberikan bekalan. Ada bekalan ke tidak? Saya on-kan. On. Oke, ada bekalannya. Oke, right, saya on-kan switch. Oke, ada supply 240 volt. Saya boleh on-kan power ke water heater ini. Anda boleh lihat ada lampu ya. Oke, so ada supply. So untuk pengujian PAC, kita mesti off-kan semua switch. Off-kan semua switch. Saya galakkan off-kan semua. Oke. RCCB off-kan. Main switch. Main switch pun kita off. Oke. Kita akan letak probes nanti dekat incoming. Oke, dekat incoming. Ingat, bukan outgoing. Adalah bekalan yang datang daripada meter yang masuk ke rumah kita tu. Di situ kita akan buat pengujian. Kita akan letak probes yang kita ubah suai tadi. Ada pengubah suaian sedikit. Oke, so lepas itu kita akan tes PAC. Oke, jawapan daripada PAC bacaan nanti kita akan rekodkan di dalam jadual tadi. Right? Oke, so sekarang kita akan pasang probe dulu. Oke. Pasang probe. Oke, sebelum pasang probe, letakkan julat pada 20 kilo ampere pada meter ukuran Anda. Oke, so pastikan Anda pasang dengan betul poskan rajah ini kalau Anda nak lebih teliti, ya. Alright. Jadi untuk probes ini begini cara dia, susunan dia. First kita mulanya kita kena letak yang live dulu. Ini live masuk dari meter, live sini, and then neutral. Oke, neutral. Selepas itu nih earth di sini. So, saya ambil gambar dia, Anda lihat dengan lebih jelas pada paparan. Oke. So, neutral dengan earth ini kita gabungkan. Oke, kita gabungkan. Manakala live ada terminal live sendirian lah. So, ini untuk
PSC test memang perlu buat begini. Tapi sekarang isunya sekarang, kalau kita buat pengujian seorang agak sukar, menggunakan meter ini. Ada meter yang lain, probe dia ni sudah memang datang sekali, yang mana terminal earth ini boleh digabungkan sekali dengan neutral untuk memudahkan proses pengujian. Jadi kalau kita buat 2 orang, kaedah yang awal ini tadi sesuai, sebab tangan kita boleh pegang probe ini secara berasingan. Kalau kita seorang agak sukar untuk buat. Jadi apa saya perlu buat? Saya buat satu pengubahsuaian lagi. Pastikan anda buat dengan betul dan selamat. Anda boleh lihat apa saya buat. Saya ambil kabel, satu kabel, mungkin saiz 1.5 anda boleh letak, dan anda kuncikan di bawah terminal neutral sini, supaya kita boleh pasang klip buaya ini nanti. Pasang klip buaya ini, dan dia memudahkan proses gabungan antara probe neutral dengan earth. Kunci balik. So ada satu terminal ekstra ini. Ini untuk saya klaimkan dengan earth, macam tu. Alright, so sekarang kita akan mula membuat pengujian dan letakkan probes. Live dengan neutral dulu. Live dengan neutral. Tengok meter sudah berbunyi. Live dengan neutral, tapi bacaan yang keluar adalah low. Dan lampu untuk ini dia merah menyala, do not proceed. Kenapa? Sebab probes earth ini yang mana kita perlu gabungkan dengan neutral belum dipasang. So sekarang saya akan klipkan earth dekat sini. Dah ada. And then live, neutral di sini. So saya jarakkan sikit supaya kita boleh nampak dengan jelas. So tak live, neutral. Sudah. Live neutral earth punya probe sudah dipasang dengan julat 20 kilo ampere. Kita tekan test. So itu dia 0.69 kilo ampere tulis di dalam jadwal itu. Kalau kita pakai 2000, julat 2000, kita akan dapat bacaan 694 ampere. 694 ampere. Kalau kita pakai julat 200, julat 200, tekan tes OL, over limit, sebab bacaan kita adalah 600 lebih, so tak dapat dipaparkan. So itu maksudnya bacaan tadi. Jadi kita isikan 0.69 itu di dalam jadwal kita, prospective short circuit current. So itu jawapan yang kita dapat dari pengukuran PSC ini. So selepas selesai kita buat bacaan, kita tanggalkan ini earth probes dan keluarkan semula kabel yang pendek ini.
dan kunci semula neutral terminal, pastikan dia ketat. So itu untuk tamatkan pengujian kita. Oke, so itu dia. Oke, pengujian PSC. Tidaklah terlalu sukar sangat untuk dibuat, tetapi yang penting adalah pemahaman dia. Sekarang kita nak conclude supaya kita faham. Tadi pada awal video kita lihat 6000 kan, 10,000 ampere, 6000 ampere ataupun 6 KA, 10 KA. Apa kaitan dia dengan bacaan PSC yang kita dapat dari meter tadi? Okey, bacaan kita 690 ampere ataupun 0.69 kilo ampere. 0.69 KA ini adalah kadaran arus litar pintas yang prospektif, bakal berlaku. Anggaran yang akan berlaku, bakal berlaku sekiranya berlaku litar pintas live bertemu dengan neutral di dalam litar kita ini. Okay? Dari bekalan yang diberikan oleh pembekal. Itu adalah arus litar pintas yang akan berlaku di dalam litar ini. Litar Anda di rumah mungkin akan lain bacaan dia. Anda pergi ke rumah lain mungkin lain bacaan dia. Dia bergantung kepada bekalan daripada pembekal. So, nak relatekan dengan litar. Okey. Ini tadi. Kan? 6,000, 10,000, 6 KA, 10 KA. Adakah aksesori switch gear ini mampu bertahan kalau berlaku litar pintas di dalam litar, kalau ini digunakan? Okey, yang akan berlaku kalau berlaku litar pintas, maksimum arus adalah 0.69 kilo ampere. Maksudnya MCB, RCCB, main switch ini boleh bertahan dalam keadaan litar pintas maksimum di dalam litar ini. Okay? Sebab dalam litar ini kebarangkalian, kalau berlaku litar pintas, arus rush current maksimum adalah prospektif. Sebab itu dia dipanggil sebagai prospektif, bakal. So 0.69 KA, dan ini dapat tahan sebab ini boleh sampai 60 KA. 60 KA, 6 KA, 6 KA, 10 KA. Okey. So, penggunaan ini sesuai. Okey. Adakah kebarangkalian berlaku arus litar pintas yang lebih besar daripada ini? Ada. So, sebab itu ini dicipta supaya untuk litar domestik especially, kalau litar 3 fasa kemungkinan lebih besar lah. Maybe more than 0.69 kilo ampere, mungkin lebih besar. So, untuk single phase, single phase biasanya MCB dapat bertahan. Breaking capacity dia jauh besar. Yang kita ukur di sini 0.69. So 6 kilo ampere, 6000 dengan 600 tu jarak dia sangat besar. Kan? 690 dengan 6000 sangat besar. So tidak ada masalah untuk kita punya RCCB, kita punya MCB, single pole, double pole ini untuk menahan arus litar pintas sekiranya berlaku. Okey, kita tengok perenggan yang ketiga tu. Dia kata breaking current capacity of installed overcurrent protection devices should be higher than prospective short circuit current.
Otherwise, it is necessary to change the rated current of involved overcurrent protection device. Itu seperti yang saya katakan tadi. So, sekiranya prospective current itu melebihi kadaran breaking capacity, maka kita kena tukar. Kita kena tukar switch ataupun MCB kah, RCB itu supaya ia dapat menahan kadaran arus litar pintas seperti yang dinyatakan di dalam user manual. Alright, so itu cara mengukur PSC. So kena dibuat dalam litar hidup, dibuat dengan betul. Macam case saya menggunakan meter ini, saya ulang, dia kena ada sedikit ubah suai. Kalau kita buat seorang pengujian ni kalau dibuat 2 orang paling ideal lah. Seorang pegang meter, seorang pegang probe. So kita tak perlu buat pengubahsuaian seperti yang saya buat tadi, sebab live dengan neutral, earth dengan neutral perlu diletakkan bersama pada satu terminal neutral, manakala live pada satu. So kita boleh pakai 2 tangan. Untuk case saya kena ubah suai. Anda harap anda faham itu, sebab tak cukup tangan. Satu nak pegang meter, satu lagi tangan nak pegang probe. 3 probe satu kali, susah. Okey. So maklumat itu kita dah dapat, isikan dalam borang dan hantar. Itu tujuan dia. So at least kita tahu kenapa kita menggunakan MCB model ini, type ini kan. Apa itu breaking capacity, harap membantu anda. So breaking capacity itu pun penting. Okay? Penting diketahui. Mungkin di dalam buku ST belum lagi di highlight PSC test ini, tetapi electrical installation contractor perlu tahu macam mana pengujian ini dilaksanakan. Okay, so that's a wrap up. Itu saja untuk video kali ini. Harap dapat membantu anda, mengetahui apa itu PSC. Next video saya akan dedahkan pengujian seterusnya, yaitu PEFC, prospektif juga, earth, prospektif earth, fault current, PEFC. Hampir sama seperti ini PSC, pengujian dia gunakan meter yang sama, tetapi perlu penerangan yang berbeza. So saya tak nak mixkan dalam video ini. That's all guys, thank you very much for watching. Harap dia membantu anda, dan kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.